Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Ainul. Bagi sesiapa yang belum subscribe, cepat-cepat klik pada butang subscribe kerana kita ada satu lagi siri tutorial yang menarik, khas untuk tak kiralah siapa-siapa sahaja, sama ada guru-guru ataupun murid-murid yang suka untuk buat live stream. Live stream tu kalau biasanya bagi guru-guru, dia akan live stream untuk bahan-bahan pengajarannya lah, seperti video pengajaran, nak mengajar secara live di YouTube ataupun di Facebook. Tapi bagi murid-murid, ada yang request, bertanya kepada saya bagaimana cara untuk merekod screen sebab dia nak buat live yang ada paparan wajah di hadapan. Sebenarnya kita ada satu platform namakan sebagai OBS, yang mempunyai OBS yang mana dia membantu dalam live stream. Tapi untuk OBS ni yang kita guna OBS Studio biasanya kita dengar, dia agak susah sikit nak dibandingkan dengan apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini, iaitu OBS Streamlabs. Jadi nak tahu apa dia keistimewaan dan kelebihan yang menarik berkenaan dengan OBS Streamlabs berbanding dengan OBS Studio, jom selepas ini. First kita lihat kepada paparan ini. Dalam paparan ini kita just search sahaja OBS Streamlabs. Dan biasanya ini kita akan keluar sini Streamlabs sahaja. Klik pada Streamlabs. Di sini kita boleh download untuk Streamlabs. Kalau kita perhatikan di sini, dia hanya boleh untuk PC yang ada Windows sahaja. Jadi kalau yang menggunakan Mac tu tak dapatlah. Sebab dia hanya compatible untuk yang Windows. So kita boleh klik sahaja untuk download. Dan dia akan terus download di bahagian bawah ni lah. So kita dah download. Kita boleh buka terus untuk driver yang dah download tadi. So kita dah download dan sekarang driver untuk download tu kita just terus install sahaja. Agree. Dan di sini adalah paparan untuk kita nak tentukan di mana kita nak letakkan. Jadi saya pilih program file sahaja. Dan finish. Apabila kita terus buka kepada kita dah habis install OBS Streamlabs tadi, dia akan terus keluar paparan seperti ini di mana dia akan minta kita select platform yang kita nak gunakan lah. Jadi dekat sini sama ada kita select satu sahaja platformnya. Contohnya di sini saya nak menggunakan YouTube. Dan kita boleh masukkan akaun kita di YouTube yang ada akaun kita tu lah. Di sini dia akan ada starter ataupun prime. Prime ini untuk yang berbayar. Jadi kita just choose yang free sahaja. Sebab OBS Streamlabs ni free sahaja sebenarnya dah okey dah. Dan di sini kita ada dua pilihan. Sama ada kita import. Import maksudnya import layout yang telah kita set up. Jika kita mempunyai akaun OBS yang lama. OBS Studio maksud saya. Ataupun kita akan start fresh. Maksudnya start yang baru. Jadi saya pilih untuk start yang barulah. Start fresh. Di sini kita tentukan dulu bagi webcam yang kita nak gunakan. Di mana di sini kita boleh pilih webcam apa yang kita dah pakai sekarang. Ini dia webcam saya. Kemudian kita boleh pilih. Sekejap, betulkan sikit. Dan visual presets. Visual ni kita biar dululah. Kemudian kita tengok yang lain, mikrofon yang kita nak gunakan. Saya ambil C920 untuk mikrofon webcam saya lah. Sebab saya tak ada mikrofon lain sekarang. So just continue. Di sini kita boleh pilih theme yang kita nak untuk paparan layout kita keseluruhan. Biasa kita ambil lah mana-mana.
Contohnya di sini. Okey, ini yang layout yang dah diberilah. Kita boleh install layout yang free dekat sini. Okey, contoh yang ini macam menarik je kan. Kita install sahaja. Okey. Yang ini kalau kita tadi kita dah install layout yang dah diberi, maka dia akan ada siap dekat sini. Yang itu adalah kelebihan bagi OBS Streamlabs, sebab dia dah ada layout khas yang boleh kita pilih, template khas untuk kita punya sama ada video game kita, live game kita, ataupun untuk pengajaran pun. Bagi saya layout ni memang dah menarik lah. Okay, jadi kalaulah berbanding dengan OBS Studio yang dulu kita perlu set satu persatu, setiap layout ni kita set sendiri, tetapi bagi OBS Streamlabs dia dah ada template dia sendiri, yang mana ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kita akan tengok satu persatu dekat sini. Mungkin kita rasa ia tak sesuai menggunakan layout ni, kita boleh pilih di bahagian ini. Okay, yang ini adalah paparan utama lah, dashboard utama kita. Okay, dan di sini kita ada layout lagi. Sekejap. Okey, ini alert box library. Okey, di mana yang ini kalau kita nak tambah lah di bahagian widget dia, kalau ada chatting ke, okey, kita boleh chat box tu kita boleh tambahkan. Ini yang boleh kita nak gunakan lah, yang mana template yang dah siap diberi. Pilih sahaja. Tapi kalau dia tulis Prime, maksudnya kita tak boleh menggunakan dia. Kebanyakannya di sini adalah Prime lah. Prime tu maksudnya kena bayar. Okay, next. Ini adalah bahagian themes dia, ataupun template yang dah ada. Okey, di sini kebanyakannya kalau kita tengok dekat ni ada bintang-bintang tu, itu adalah yang bahagian Prime. So, kalau kita nak mencari yang free, kita cuba klik pada free. So, ini semua yang percuma. Yang percuma. Jadi, kita boleh pilih sahaja layout apa, sama ada game ke apa yang sesuai dengan background kita lah, sesuai dengan tema kita. Kalau kita nak mengajar, mungkin game-game ni macam kurang sesuai. Tetapi menarik sebenarnya kalau kita nak gunakan dan boleh menarik perhatian murid-murid kita. Okey, contohnya saya gunakan layout, okey, katakan yang inilah. So, kita just install scene theme. Okey, install overlay. Klik pada install overlay. Okey, dan dia akan terus install. Di sini sebenarnya yang belakang tu adalah gambar yang dia dah set pada kita. Tapi kita nak tukar sekarang ni. Kalau kita tengok kat sini username semua ni kita perlu tukar. Jadi kita nak tengok bagaimana cara untuk tukar. Jadi saya tak akan tunjukkan satu persatu yang lain-lain ni. Yang itu kita akan belajar secara lebih spesifik. Satu video tak cukup sebenarnya. Yang ini hanya untuk beginner yang nak cepat buat live. Okey, di sini kita ada beberapa scene. Okey, ni adalah bahagian scene. Dia ada siap kat sini, The Hunter tu. Okey, kita ada live scene, starting soon, be right back. Okey, kalau starting soon dia akan keluar macam ni lah. Maksudnya masa awal-awal. Kalau kita tak bersedia lagi, kita boleh tunjukkan paparan ini. Okey, kita hanya klik kat sini, maka paparan dekat live kita tu dia akan keluar macam ni. Jadi kalau yang ini kita nak kena ubah dulu. Nampak tak? Dia stream starting soon, ada username. Kita tak nak username ni, klik sahaja dekat dia. Dan kita nampak dekat bawah ni username change this. So, klik kat sini. Double klik. Okey, dan kita boleh tukarkan nama kita kat sini. Contohnya Cikgu Ainul. Okey, yang lain-lain tu bolehlah tentukan. Kalau teks, jenis-jenis font semua tu boleh tukar sendirilah. Macam saya nak menggunakan yang sama sahaja. Saya nak cepat. So, letak je Cikgu Ainul. Okey, dah settle yang itu. Dekat bawah ni mungkin kita nak masukkan ID kita. Apa-apalah ID. Okey, so kita just double klik dekat bawah ni, double klik kat bawah ni, dia akan keluar ni. So, ID kita katakanlah Ainul Mursyida. Biasa game lah yang ada ID ni, tapi kalau kita nak menggunakan, mungkin kita nak masukkan Instagram ke apa-apa, cikgu letak lah, ataupun nama channel cikgu. Okay, cikgu boleh letak kat sini, ataupun kalau murid-murid masukkan username bagi game yang dimainkan lah. Kalau dia main game lah. Okey.
So contoh dekat sini. Okey, kat sini gambar. Okey, gambar ni sama ada kita nak masukkan, kalau gamer dia masukkan gambar logo dia. Okey, yang ni kita boleh masukkan sendiri, klik je. Okay, sorry, yang ni bukan gambar, yang ini adalah chat box. Okey, chat box means masa kita keluar, kita sebelum kita masuk tu, starting soon tu, dia akan keluar setiap perbualan yang kalau katakan di Facebook, perbualan live di Facebook itu akan keluar dekat sini. Itu bahagian chat box. Jadi kita jangan kacau dia lah kalau kita nak chat box tu berada di sini. Okey, be right back pun kita boleh tukar username kita, double klik sahaja. Klik kat sini, dia akan keluar di bahagian sources ni. Kita double klik dekat sini dan kita tukarlah username kita, Cikgu Ainul. Okey, saya cepat je. Dan nama pun boleh tukar. Okay, so be right back dah settle. Okay, yang ini adalah untuk scene mungkin permulaan. Okay, apabila kita tengah bercakap, mungkin intro ke. Okay, kita boleh tentukan jugalah. Di sini kita ada chat box kita yang dah siap. Okay, mungkin kita tak nak tunjuk lagi paparan pengajaran kita. Kita just nak tunjuk yang kita tengah bercakap dengan murid-murid kita. Dan respon kepada chat box, kita boleh guna bahagian inilah. Okey, untuk username ni pun sama, tukarkan dekat bahagian ini, tuliskanlah cikgu kita punya username sendiri. Okey, dan nama kita tukar sahaja kat sini. Okey. So, bila dah selesai, kita boleh tarik je kalau nak adjust. Okey, tarik je kedudukan. Okey, dah selesai. Kalau katakan dalam OBS Studio, kita kena buat semua ni sendiri. Okey, tapi yang ini kita pilih je template dan kita masuk-masuk je kat sini. Okey, then dekat bahagian sources ni, kita settle bahagian scene. Okey, bahagian sources ni, kita boleh nampak dekat sini ada alert box. Okey. Okey, kita tengok ada paparan live scene. Okey, ini adalah live di hadapan. Yang ni pun kita lupa nak tukar. Okey, tukar dulu username dia. Live tu masa kita nak tunjukkan slide kita. Okay, ataupun kalau murid dia gamer, dia nak tunjukkan game dia. So, dia akan jadi macam ni lah. Kita tukarlah. Okay, dekat atas ni nampak tak? Okay, follower. Follower ni kalau tak nak, macam tak sesuai ke, kalau kita klik kat sini, okay, klik kat sini, kita boleh terus remove dia kalau kita tak nak lah. So, remove je. Klik kanan, remove. Okay, new donator ni pun kita tak nak. Sebab kalau kita mengajar, kita tak nak ada donator lah. Okay, jadi kita buang je. Yang ini pun, channel ni pun kita boleh buang sebab new follower. So, remove sahaja. Klik pada remove. Okay, so clear kat sini. Dan yang ini untuk Twitter ataupun Instagram ke, okay, ataupun dalam YouTube kita boleh tukar. Tukarkan nama dekat sini, jadikan Cikgu Ainul. Okay, so settle dekat situ. Dekat sini adalah chat box. So, biarlah chat box itu mungkin kita senang untuk berinteraksi dengan murid kita. Iaitu yang ini di paparan di hadapan. Tapi kalau rasa chat box tu mengganggu, contohnya bagi pengajaran, dia mungkin mengganggu, maka kita boleh buang, remove sahaja. Okay, remove sahaja chat box itu. Termasuklah gambar je ni. Yang ni adalah chat box frame. Pun kita boleh buang sekali lah kalau kita tak nak chat box itu berada di hadapan. Okay, gambar di belakang ini kita akan tukar. Okay, jadi kita akan teruskan kepada bahagian yang agak sukar untuk kita nak edit. Okay, jadi perlu beri perhatian dekat sini. Okay, di mana untuk yang ini kita nak masukkan bagi display, capture display dia. Okay, di mana katakan kita nak mengajar, kita nak kena ada di belakang dia ni video ataupun slide pengajaran kita. Jadi kita nak masukkan macam mana. Okay, dekat bahagian ini, okay, kalau kita perhatikan di sini, dia dah ada dalam template ni, dia bagi dalam bentuk background examples. Okay, yang ni disuruh delete pun. Okay, jadi kita just delete sahaja untuk background ini. Remove je, klik kanan dan remove. Okay, sekarang dah tak ada background dan kita nak masukkan slide pengajaran kita. Ataupun kalau bagi gamer, dia nak masukkan game dia lah. Okay, kat mana kita nak masukkan? Kita akan tengok pada sources ni, iaitu kita klik pada butang tambah.
Okey, klik pada butang tambah ini. Kita akan nampak dekat sini semua media yang kita nak kena masukkan. Jadi dekat sini ada capture, ada 3 jenis capture yang boleh kita gunakan. Sama ada kita menggunakan display capture. Display capture ni kalau kita perhatikan sini, okey, penerangan dia sikit, capture your entire computer monitor. So dia akan capture semua yang ada dalam monitor kita. Untuk yang ini saya tak syorkan lah. Kalau kita nak guna juga, kita boleh menggunakan dua device, dua monitor. Kalau kita menggunakan dua monitor, kita boleh guna display capture lah, di mana kita capture keseluruhan yang ada dalam satu screen yang lain, screen yang kedua ataupun monitor yang lain lah. Okey, tapi dekat sini kita akan menggunakan, kalau untuk gamer dia akan guna game capture lah, di mana dia akan automatic detect game yang kita tengah mainkan. Okay, so dia akan capture terus game tersebut. Ataupun kita boleh menggunakan window capture. Window capture ni lebih sesuai lah kalau kita tak ada dual screen. Okay, screen yang lain ataupun monitor yang lain. Okay, untuk capture, window capture, dia kata capture a specific window that's open on your computer. Okay, contohlah dekat sini saya ada satu slide. Okay, kita nak masukkan window capture dekat sini. Okay, ini adalah slide pengajaran yang kita nak masukkan. Jadi kita klik pada window capture dan add source. Okay, dan kita boleh tukar sebenarnya nama dia ni. Kita nak masukkan apa? Contohnya slide. Okay, dan kita add source. Okay, di sini dia akan detect mana satu window yang kita nak buka. Okay, yang ini yang kelebihan satu lagi untuk OBS Streamlab berbanding dengan OBS Studio. OBS Studio dia macam tak nak apa, untuk capture window ni dia kadang-kadang dia tak detect. Tapi yang ini dia akan detect secara automatik, selalunya tak ada masalah. Okey. Untuk yang ini kita dah keluarkan dekat sini. So kita cuba cari mana PowerPoint kita ni, PowerPoint slide. So dia akan keluar macam tu lah. Okey, di sini saya dah keluarkan dalam bentuk slideshow. Okey, kalau katakan kita untuk PowerPoint, okay, untuk PowerPoint nak tukarkan kepada slideshow yang boleh ditayangkan di sini, kita set up slideshow ni, pastikan ambil individual dulu. Kalau kita ambil full screen, kita tak dapat nak keluar dalam bentuk window yang macam ni lah. Okay, so individual window, okay. So barulah kita play slideshow from beginning, macam ni lah. Okay. Okay, so sekarang dah habis, dah settle. Yang ini yang kita nak. So, kita just klik pada done. Okay, dan di sini kita boleh besarkan. Okay, kalau kita besarkan, nampak tak dia punya layer dekat belakang tu dah hilang. Ini masalah dia. Okay, so kita besarkan betul-betul dengan size screen kita. Okay. Dan sekarang layer dekat belakang tak ada. Mana pergi muka kita semua tu dekat sini. Dia sebenarnya yang ini berfungsi macam burger lah. Okay, siapa yang berada di atas dia akan nampak dulu. Jadi kita kena pastikan webcam kita ni ada dekat bahagian atas daripada kita punya capture ni. Mana tadi? Slide kita. Okay, slide kita kena turun lah. Turun. Baru kita nampak tu. Turunkan dia. Barulah nampak semua. Header pun kena naikkan. Okey, so kita nampak ke atas ni. Barulah kita boleh adjust kedudukan webcam semua tu lah. Okey, berdasarkan kepada slide kita. Kalau kita rasa yang ni mengganggu, kita boleh delete je. Okey, ataupun kita terus klik pada mata ni, maksudnya tak akan nampak dekat ni. Okay, dekat dalam kita punya ni checkbox frame kita delete. Okay, ataupun ni username Cikgu Ainul semua ni dia mungkin mengganggu. So kita just klik bagi dia tak nampak. Dan benda-benda lain lah. Okay, macam ni pun kita just remove ataupun kita klik sahaja. Twitter, YouTube. Okay, so dia akan habis kat situ, dia tak nampak. Okay, yang ini kita boleh adjust lah. Okay, biasanya kadang-kadang tu yang ini kan kita boleh adjust naik atas sikit ke. Okay, kadang-kadang kita dah ada layout kita sendiri, masukkan ganti sahaja. Okay, dalam bentuk
dalam bentuk gambar. Okey, di mana di sini kita just tambah dan kita masukkan image, maka dia akan menggantikan yang inilah di bahagian ini. Ini dia yang dia dah siap template tadi. Okey, dan di sini kita boleh tukar juga, kita nak keluarkan, nak letak kat bawah katakan. Okey, so kita tarik je ke bawah. Okey, dan di sini ada username kita ni, sama ada kita nak buang ataupun kita nak tukarkan. Okey, saya buang dulu. Jadi macam ni lah. Okay, so sekarang bila dah settle, kita dah puas hati, kita boleh start. Tapi masalah kita dekat sini, kita punya suara. Kalau kita perhatikan di bahagian tepi ini, suara kita tak ada. Okay, sebab dia tak ada bergerak kat sini. Means kita kena masukkan suara di bahagian ini, sources ni. Okay, di bahagian ini kita nak masukkan suara, kita perlu check bahagian audio. Okay, so audio input capture. Kita klik add source. Okay, add. Okay, dan di sini kita pilih kita nak gunakan apa. Katakan microphone C922 Pro. So, kita ambil inilah. Dan, okay. So, yang kedua adalah tambah lagi. Tadi kita audio input dah. Kita audio output capture. Add source. Dan di sini pun kita boleh pilih speaker katakan dan okey. Okey. Bila kita dah masukkan tadi, okey, kalau kita perhatikan di sini dia tak bergerak lagi. Okey, sebabnya sebab saya menggunakan mikrofon saya sekarang untuk merekod video ni. Jadi dia tak akan dengar kat sini lah. Tapi yang pastinya cikgu perlu masukkan audio output dan juga audio input. Okey, kita mesti masukkan audio output dan input untuk kita nak dapatkan mikrofon bahagian inilah suara. Okey, suara dan juga apa yang ada di sinilah. Kalau kita tengok sini, okey, dia dah detect sebenarnya untuk audio input capture. Okey, di mana dekat sini saya ada tukarkan sikit tadi daripada, sebab tadi mikrofon saya menggunakan webcam untuk record video saya ini, tapi kat sini saya menggunakan laptop punya mikrofon lah. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana kita nak delete background kita ni. Okey, untuk background ni saya tunjukkan sekali last lah untuk akhir sebelum kita merecord go live ni. Okey, untuk kita nak buang background ni tu, simple sahaja, kita pergi kepada webcam. Cari dekat sini webcam. Okey, dan klik kanan, kita ambil filters. Okey, di sini sebenarnya saya dah masukkan filter. Okey, klik sahaja tambah. Dan di sini kita boleh pilih chroma key. Okey, chroma key dan barulah kita klik done. Okey, di sini sebenarnya saya dah masukkan pun chroma key. Okey, dan kita detect yang belakang warna background belakang kita. Kalau hijau, kita letakkan hijau lah. Dekat sini masalah saya tak menggunakan lampu kat sini. Jadi dia agak tak nampak. Webcam saya pun tak berapa cantik. Jadi tak nampak sangat hijau dia tu. Okey, kalau kita nak buang, jadi macam ni lah. Okay, so kita edit dekat bahagian ni je untuk buang background. Jadi kat sini tak cantik sebab tak detect yang hijau di belakang saya tu. Okay, itu sahaja cara untuk buang. Bila dah settle, tekan done. Okay, sekarang kita nak go live. Simple sahaja untuk go live. Kita klik sahaja go live sini. Okay, dan kita pilihlah destinasi kita. So, kita dah pilih sini sebenarnya destination kita ambil YouTube. Okay, kita kena pilih satu sahaja destination dekat sini. Sebab kita bukan Prime. Okay, kalau kita nak pilih banyak, kita kena bayar. Okay, dan di sini kita masukkanlah event kita. Contohnya di sini testing. Testing live. Okay, dan title. Title apa? New event. Oh, tak ya. Okey, ni title dia testing live. Okey, yang ini apa-apalah. Okey, masukkan description. Yang ini saya tak nak public lagi sebab kita nak test. Kita just buat private sahaja. Okey, kalau unlisted tu adalah yang bagi yang link sahaja. Siapa yang ada link sahaja boleh tengok. Okey, kalau public semua orang boleh tengok. So, kita ambil private. Tak nak, bukan gaming, katakanlah untuk kita punya education sahaja. Klik pada education dan thumbnail, kita masukkanlah thumbnail kita lah di hadapan dia. Okey, klik sahaja dia akan browse terus masuk dalam ni. Masukkan gambar thumbnail, iaitu muka hadapan bagi video kita. Okey, bila dah settle,
kita confirm and go live. Okay, so working on your live stream. Dia ambil masa sikit. Okay. Okay, yang ini dia akan live terus. Kita boleh select tadi sebenarnya ni jadual dekat bawah ni. Okay. Yang ini dia tengah-tengah live dah ni sebenarnya. Okay. Dekat jadual ni kita boleh set bila kita nak buat. Lupa nak tunjukkan tadi. Okay, kat jadual ni kita boleh set dululah sebelum kita live. Tadi saya terus tekan go live sahaja. Okay. So, kita tak nak jadual ni. Okay, dashboard kita tadi. Okay. So, sekarang sebenarnya kita tengah live ni. Okay. Jadi, kalau kita nak teruskan dengan slide kita, kita just teruskan je lah slide kita. Yang seterusnya, dan seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Okay. So, kita just mengajar macam biasa. Mengikut slide kita. Ni slide yang dah settle sebenarnya. Okay, bila dah habis, dah selesai. Okay, kita pun end stream. Okay. Bila dah end stream, maka kita boleh check dekat dalam YouTube kita sebenarnya kita dah live. Okay, nak tahu betul ke tidak? Jom kita check dekat YouTube kita. Okay, ini live yang kita dah buat tadi. Mungkin kita boleh tengok apa yang berlaku. Okey, nampak So, live kita pun dah, kalau kita perhati kat sini, dah settle lah. Inilah live kita tadi. Okey. Okey, jadi itu sahaja sebenarnya cara untuk kita nak buat live stream menggunakan OBS Streamlab. Sangat mudah kalau nak dibandingkan dengan OBS Studio. Jadi, mungkin selepas ini, cikgu-cikgu ataupun murid-murid yang nak live secara game, okey, nak live game ke apa-apa ke, bolehlah mencuba menggunakan OBS Streamlab. Okay, diharap perkongsian ini dapat membantu guru-guru dan juga siapa-siapa saja yang nak mencuba. Mohon untuk like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Bye!